Kita tentu sekali ingin mulakan edisi ini dengan pemilihan pemain ya. Sebab kejutan berlaku dalam senarai awal pemain negara yang akan melapor diri bagi kem latihan pusat apabila kembalinya perancang tengah prolifik Syafiq Rahim setelah tersisih selama 4 tahun. Selain itu, ketiadaan nama penyerang kontroversi Gulemi Dipola untuk tugasan kali ini juga turut mencuri tumpuan. Panggon akui waktu yang suntuk membataskan dia dan staf kejurulatihan yang lain untuk menilai keseluruhan pemain di dalam liga yang sedang berlangsung. Jurulatih dari Korea Selatan itu turut dedahkan sebenarnya 70 pemain ada di bawah radar beliau, namun terpaksa dikecilkan menjadi 30 pemain dan tambahan 10 pemain dalam senarai menunggu. Seramai 15 pemain dari skuad terdahulu kekal senarai untuk aksi persahabatan kali ini dengan nama yang mencuri tumpuan merupakan kembalinya bekas Kapten Syafiq Rahim yang kali terakhir menyarung jersey skuad kebangsaan pada 2018 ketika aksi menentang Mongolia di Stadium Nasional Bukit Jalil. So we try our best to find out, a suitable, based on, all the tactical, technical reason to select. So, this is not the all-star selection. This is, our national team for the make sure aim to target tactically game planning according to game planning. So I think should be some doubt there is maybe because I also cannot say I'm 100% I'm right because I'm new. So just I try to watch maximize last 3 years national team game. Also individually we go through by some website. Or we can go through individual by individual. Panggon turut tegaskan pemilihan kali ini tidak dipengaruhi mana-mana pihak biarpun akan melakukan beberapa eksperimen menentang Singapura, Filipina dan kelab Albirex Niigata untuk mendapatkan garapan terbaik buat skuad negara. Kemenangan tetap menjadi keutamaan buat Panggon ke semua 30 pemain ini akan mula lapor diri pada 14 Mac. Sejurus masing-masing harungi perlawanan pusingan pertama Piala FA dan skuad negara akan terbang ke Singapura pada 22 Mac. Of course, we want to play and we want to win. Try to create a winning habit. I think confidence back. A lot of things we should do that. But more important thing is little bit long-term base. We try to provide professional environment, give them some proud, so they feel that we treat them professional. Pemain sayap Terengganu Faisal Halim pula anggap panggilan ke kem latihan pusat skuad kebangsaan sebagai satu motivasi untuk dia yang masih mencari rentak permainan sebenar selepas belum mempunyai minit permainan musim ini. Tambahnya, kali ini merupakan cabaran berbeza dengan pengendali baru Kim Panggon selain bersedia untuk mengikut apa yang telah dirancang jurulatih dari Korea itu. Saya boleh katakan mungkin tidak adil sebab saya tak bermain, tiada minit bermain. Mungkin kalau coach nilai saya game-game yang lepas, bagi saya itu mungkinlah game-game yang lepas kan. Kalau di prestasi sekarang, saya masih mencari-cari prestasi yang sebenar. Dalam friendly ke apa ke, saya belum perform yang secukupnya. Dan saya perlu perbaiki diri saya. Kita sebagai player, kita inginkan satu benda yang baru, benda yang luar biasa. Saya pun sebelum ni hanya dengan coach Dato' Ong, coach Tan Chee Ho, lepas tu coach Brett Maloney kan. Sekarang kita ada coach yang baru, coach daripada Korea. Saya harap benda yang baru kita sebagai player nasional lebih bersemangat dan mengikut dia punya plan. Inilah senarai pemain dipanggil untuk berdepan aksi persahabatan yang akan berlangsung di Singapura. Syafiq Rahim antara tumpuan dalam pemilihan ini dan Sumarih turut disenaraikan selepas tidak beraksi di Piala AFF. Baik, kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Mawi, topik tentu sekali pasal pemilihan pemain kan. So, kita nak kupas lagi lah tentang skuad negara. Berdasarkan senarai pemain, ada 15 pemain skuad Piala AFF lalu dipanggil semula. Langkah tepat tak, Mawi? Okey, kalau dipanggil langkah tepat ketika ini, sesuai dan saya mengatakan bahawa itu adalah tepat dan kita untuk pada masa sekarang. Okey, Din, kita kena tengok sebenarnya. Pertama, kita kena tengok macam mana sebenarnya jangkaan kita
kepada perubahan pemain yang dipanggil oleh Kim, kerana kita tahu dalam tempoh yang singkat ni Kim terpaksa mengkaji, dia terpaksa memilih dalam skuad yang mungkin dalam senarai regular dalam skuad kebangsaan. So dari percaturan itu Kim akan mencorakkan strategi dan corak permainan yang digunakan nanti. Kita tahu ini adalah perlawanan persahabatan yang melibatkan Filipina dan Singapura. Perkataan yang sesuai ketika ini, percaturan Kim apa yang dipanggil ni, kita perlu mendapat kemenangan. Itu yang lebih penting. Tapi kan Mawi, saya paling tertarik dengan pemilihan semula Syafiq Rahim. Mawi melihat bagaimana mungkin dia memerlukan pengaruh Syafiq di atas padang. Yes, betul Adlin. Itu anda perkataan betul. Pengaruh sebagai karakter seorang jeneral yang memiliki pengalaman dan masih lagi relevan untuk dalam kita punya skuad kebangsaan. Dan kita sebenarnya kita dapat lihat sebenarnya dalam segi profil Syafiq, dia menang di situ. Dia banyak begitu pengalaman, ada karakter seorang jeneral, ada karakter macam dia cakap tadi berpengaruh dan cukup pengalaman di bahagian tengah terutamanya. Dan kita kena lihat juga kenapa Kim ada mengatakan Syafiq Rahim di dalam pasukan, kerana of course dia punya perjalanan pemilihan tu ada termasuk unsur-unsur ketika dia mengendalikan skuad pasukan Hong Kong terlebih dahulu, kemudian perjalanan selepas bersama pasukan Hong Kong dengan pasukan lain, kemudian dia sampai sehingga sekarang. Kalau sentuh sikit pasal Syafiq ni, kita masih ingat lawan Hong Kong dia kena rekat. Yeah. Kita kena rekat bermain 10 orang. So of course pengaruh Syafiq ketika itu bermain dengan baik dan Kim juga ada buat penilaian di situ. Tapi pada masa sama Adeline, untuk Syafiq di dalam pemilihan ni kita tengok di posisi sebenarnya Syafiq juga terpaksa mencari tempat sebenarnya. Kita ada Nazmi, kita ada Shin Hong, kemudian kita ada Syafiq Ahmad, Faizal, Syamil Kuti, Liridwan, Azam Aziz. So saya rasa ini percaturan ataupun pemilihan yang datangnya daripada Kim untuk dia menilai kesesuaian dan dipilih untuk berdepan dengan dua pasukan ini saja nanti. Okey, Mawi, saya dah tengok senarai 30 pemain dan 10 pemain diletakkan untuk bersedia. Sedang panas di media sosial ni, tiada Natsu Insa, tiada Rodney Kelvin dan tiada S. Kumaran. Sedangkan tiga-tiga ni tengah perform kat Liga. Mawi setuju? Ya, okey. Dari perkataan setuju memang betul. Kesan tiga pemain ini kepada klub memberi impak yang besar dan prestasi baik. Kita ambil contoh kemarin saja, dua perlawanan, dua jaringan dilakukan, dihasilkan. Kemudian Inso dengan pengaruh kelas tersendiri dekat pasukan JDT, konsisten the first 11 dan mengawal tempoh permainan dengan baik di JDT. Dan kalau kita lihat, dan itu memang berlaku dalam ketiga-tiga pemain, termasuk Roni leading sebagai centre back terbaik di Kedah kerana kedudukan Kedah dengan baik ketika ini. Tapi pada masa sama, saya lebih melihat apa yang Coach Kim nak lakukan. Seperti kita tahu pada awal, mungkin dia nak menilai dulu pemain yang dia sendiri tahu, ingat, kenal untuk dibawa ke dalam pasukan ketika ini. Tapi saya yakin ketiga-tiga pemain ini ada dalam perancangan Kim, cuma mengikut nanti waktu dan bila yang akan dipanggil. Itu saya tak nafikan. Dan sebenarnya, Adeline, kalau kita tambah tadi, 30 yang dinama, 10 standby, dah jadi 40 daripada 70 pemain yang dinilai oleh Kim. So saya rasa bukan tugas mudah untuk Kim, tapi penilaian ini bagi saya untuk dipersiapkan kepada dua perlawanan ini terlebih dahulu. Kira dalam should be okay untuk persiapan dan pemilihan ini dipilih dengan cara penilaian begini. Ini adalah platform untuk eksperimen kan, untuk melihat keserasian pemain dan strategi apa yang boleh digunakan. Tapi Mawi, satu lagi soalannya, saya nak tanya tentang pemain-pemain muda ni, nama-nama baru yang tersenarai macam K. Jones dan lain-lain. Apa pendapat Mawi tentang kemasukan mereka? Okey, kalau kita lihat ada pemain baru seperti K. Jones walaupun dipanggil gap lama, saya ingat last 2014 atau 2015 dia dipanggil menyertai pasukan negara, kemudian Labs tak ada masuk kemudian masuk, dia memberikan peluang kepada Lokman, kepada Kogi balik masuk dalam tim. Saya rasa ini tak ada isu. Hakimi, saya rasa ini tak ada isu. Ini penilaian yang kita dapat lihat Kim guna pakai, iaitu ketika dia sebelum sampai di Malaysia, dia dah tahu perkembangan bola sepak di Malaysia, kemudian dia ada bersama
pasukan Hong Kong dengan Malaysia ketika itu. Kemudian datang ke Malaysia, dia hanya follow up the players yang dia kenal pasti, dia tahu, dia memikirkan kesesuaian terlebih dahulu untuk sekali lagi kita terpaksa berpegang pada dua perlawanan ini persahabatan ni. Kita tahu ada lagi tempoh untuk Kim menilai, mencari dan mendapatkan pemain yang terbaik dalam kelayakan Piala Asia nanti. Tapi pada saya untuk apa yang Kim panggil ketika ini mungkin dipanggil tepat dan sesuai ketika ini untuk berdepan dengan perlawanan persahabatan dengan Filipina dan pasukan Singapura. Satu lagi kan Mawi yang betul-betul menarik perhatian bila kita tengok senarai pendek ni, senarai pemain-pemain adalah tentang pemain naturalisasi. Sebab memang tiada Guilherme Di Paula, tapi Liridon Krasniqi yang nak katakan tak begitu perform juga sebelum ni disenaraikan, begitu juga dengan Sumari. Okey, Adeline, ini 3 karakter pemain naturalisasi yang berbeza pada saya. Ya. Kalau faktor Liridon ni, faktor Di Paula ni kita tahu. Ya. Kecaman daripada netizen apabila posisi Di Paula tu tidak menjadi, so dia dikecam dan dia sukar untuk menempatkan diri dia dalam pasukan. Itu perkara biasa. Tapi untuk Liridon ada perkara baru yang terbaik untuk mereka. Liridon beraksi baik dalam ketika ini di Liga India. Dia ada tempat, ada starting player, ada starting list, ada buat pertukaran dan memberi impact kepada pasukan. So saya rasa tempo Liridon ketika ini boleh dipanggil dan digunakan pakai untuk Kim, kerana Kim tahu cara nak gunakan Liridon nanti untuk berdepan dengan pasukan-pasukan yang kita nak lawan nanti. Dan faktor Sumari kita tahu memang ada kualiti. Sumari ni memang ada kualiti pada Sumari yang boleh digunakan pakai oleh Kim. Dan saya yakin Kim tahu sebenarnya apa yang dia perlu lakukan kepada dua pemain ini dan keperluan sebenarnya, dan kita mengharapkan Kim berjaya membentuk terlebih dahulu pasukan ini. Dan yang sebenarnya yang lebih penting ini Adeline, walaupun kita sibuk memperkatakan pada pemain-pemain ini, sebenarnya kita lebih tertarik kepada keputusan perlawanan nanti. Betul, ini perlawanan persahabatan, tetapi ketika ini tempoh sakitnya bola sepak di negara kita adalah nak mencipta ataupun mendapatkan kemenangan. Walaupun kita berdepan dengan perlawanan itu dikatakan perlawanan persahabatan ataupun friendly match. Itu yang penting. Menang. Tapi platform yang sangat penting sebenarnya aksi persahabatan ni. Soalan terakhir Mawi, ini adalah pemilihan pertama lah untuk aksi persahabatan yang akan bakal berlangsung. Tapi kalau ada call up pada perlawanan-perlawanan yang akan datang seterusnya, siapakah pemain-pemain yang Mawi ingin lihat tersenarai? Okey, satu soalan yang baik. Saya setuju kerana ketika ini dia panggil waktu yang dia nilai, yang dia dah nampak, dia tahu dan dikenal. Kemudian dia berdepan dengan dua perlawanan, dia menilai. Betul Adeline, saya yakin selepas ini akan ramai pemain-pemain yang dipanggil mengikut prestasi semasa. Kita pun dah tahu seperti yang apa yang Adeline maklumkan tadi, Nanso, Kumaren, Zafri, kemudian ada lagi pemain yang daripada 15 AFF tu ada Rizal, ada Batia. So ramai lagi pemain-pemain yang saya anggap masih lagi boleh diberi peluang. Tetapi ketika ini mungkin apa yang Kim perlu ada dalam penilaian sekarang ini adalah kesesuaian mengikut dua perlawanan persahabatan ini terlebih dahulu. Dan setuju dengan Mawi, at the end of the day, yang paling penting adalah keputusan. Keputusan Malaysia. Kalau boleh kita nak kemenangan lah. Betul. Okey. Terima kasih Mawi. Okey, Helen. Alright.